Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'a qulubana ala mahabbatih wa wahada sufufana li da'wati dinih wa alqa fina al-hubba wal ukhuwata bainana bi rahmatih. Wassalatu wassalamu ala rasulil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memanjangkan umur kita, yang masih lagi memberi kesihatan baik sehingga kita berada di awal tahun 2017. Ya, bukan bermakna umur kita panjang maka jauh kita dengan alam kubur. Tidak, makin dekat. Kerana itu muslimat, persiapan kita ialah 24 hours. Tidak seperti mana seorang yang nak pergi travel, dia tahu pergi berapa hari, balik bila, dan apa dia nak bersiap. Persiapan dia tahu apa. Kalau pergi sebulan, macam mana pergi ni hampir sebulan di Jordan, pakaian banyak mana, duit banyak mana, pakaian macam mana, kebetulan musim sejuk, ada salji pula, bermakna persiapan kita mesti lengkap. Apatah lagi menjaga kesihatan. Kita pergi daripada cuaca panas masuk cuaca sejuk salji tu, bawah negatif. Kita daripada cuaca panas, bahaya tak kesihatan, akan terkesan kepada kesihatan kita. Kerana itu perlu persiapan zahir batin semua sekali. Tapi kita tahu, betul? Nak balik bila tahu, tiket pergi dan balik tahu. Tetapi untuk menghadapi yang kita sebut barzakh, alam barzakh, maka perlu persiapan, bersiap sedia 24 hours bila-bila masa. Sebab kita tak diberi warning apa-apa pun, tak diberitahu awal. Kan itu muslimat, Nabi SAW selalu berpesan tidur dalam keadaan berwuduk, bertaubat, dan berbagai lagi yang nampak image kita ini sebagai orang yang soleh. Kerana itu marilah muslimin dan muslimat, kita pastikan bahawa 2017 ini tahun perubahan diri kita. Jangan duk sibuk orang lain tu. Kita sibuk orang lain. Betul tak? Orang lain kita ni kena betul tak? Apalah ni aku ni ibadat pun. Kita kena muhasabah di kita. Kerana itu saya ingat kepada sahabat saya masa saya duduk di Jordan itu, dia hantar WhatsApp kepada geng-geng sahabat tua GST. Selamat menyambut hari GST. Diharap bersabar dengan kenaikan harga barang 6%. Itu semua ujian hidup. Jangan pula jadi GST, golongan susah tidur. Sebalik jadilah GST, golongan solat tahajud, supaya kita dapat membina satu GST, generasi sayang Tuhan. Pandai dia main bahasa ni. Bagi yang mulai insaf, jangan pula GST ganti solat tertinggal. Rajin-rajinlah datang ke surau ataupun masjid, insya-Allah. Dan satu lagi, jangan lupa, jangan jadi
GST, geng subuh telajak. Ini bikisan anak lah, sahabat anak ni anak bagi balik lah. Muslimin dan musliman yang anak mati sekalian, duduk Timur Tengah ni seronok, sebab kita pergi pun kerana kerja, bukan saja-saja nak cuti. Banyak maklumat-maklumat yang kita dapat direct, first hand. Duduk Malaysia ni kita dapat maklumat yang sudah ditapis. Siapa tapis? Media barat, atas kepentingan barat. Kerana itu musliman, saya lebih suka kepada TV Turki yang channelnya berbahasa Arab, direct setiap hari apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Yaman, apa yang berlaku di Timur Tengah, kita dapat direct. Sebab itulah musliman, kita dimomokkan dengan cerita itu, iaitu Aleppo. Betul, Aleppo, peristiwa Aleppo tu betul. Tetapi bagaimana kita melihat cara berita itu dicanangkan, seolah-olahnya Aleppo lumpuh sama sekali. Betul tak? Sedangkan yang berlaku ialah kawasan Aleppo Timur, kawasan Mujahidin Aleppo Barat tak terjejas. Betul. Kenapa begitu? Dibayangkan atau bercerita oleh kawasan itu dikuasai oleh rejim Bashar. Minta maaf, bagaimana Barat cantik cara dia nak tutup. Kita kembali balik sebentar lagi tajuk ni. Cuma saya nak bawa muslimin dan muslimat supaya kita mengetahui ini perancangan yang pernah anak tayangkan sebelum ini. Tetapi yang nak buat sedikit malam ni sampai pukul 9, boleh lebih sikit boleh. InsyaAllah sama-sama kita manfaat. Sebab ni orang kita kalau kuliah agama ni dia lebih 40 minit bengong. Bengong tu. Kalau isu semasa ni hidup, tambah lagi dengan disiar video sebagainya, audio dan sebagainya. Jadi kita ni akan apabila semua alat pada dengar diguna pakai, dia tak akan mengantuk. Jadi insya-Allah musliman, saya bawa ini bagi gambaran awal dulu, iaitu Israel dalam perancangan awalnya lama dah, abad ke-19 lagi, oleh Theodor Herzl, ketua Zionis dia. Perancangan dia 2020. Ingat, abad ke-19, 18 lebih, tidak 1800 lebih perancangan nak mencapai 20 tahun 2020 ni, iaitu Israel Raya. Ini kita kena set mindset dulu. Tetapi kena ingat, skrip dia ini berbeza dengan skrip Allah. Allah punya cerita lain. Skrip yang diatur, disusun atur oleh Zionis antarabangsa tidak dapat tidak sanggup mereka menghadapi apa sahaja cabaran, hatta kepada mengorbankan manusia-manusia yang tidak berdosa untuk mencapai agendanya. Kerana itu muslimat, tahun 2020 ialah tahun mereka mewujudkan Israel Raya. Kerana itu kita melihat perkembangan terkini. Kenapa Donald Trump naik? Itu adalah perancangan mereka. Ingat, kenapa disokong oleh Rusia? Kan satu persoalan besar. Betul tak? Saat-saat akhir digodam, terbongkar Hillary Clinton siapa? Saat akhir tak sempat nak jawab, dihidangkan kepada rakyat. Seolah-olahnya penyelamat mereka ialah Donald Trump.
Dua tu sama je. Tetapi kita kena ingat, Parti Demokratik tidak suka berperang. Ingat, Parti Republik suka kepada perang. Betul tak? Tengok Bush ayah, apa jadi? Perang Teluk. Bush anak, 9/11. Betul tak? Dah nak terang, kita akan tengok masuk 20 hari bulan ni. Tapi nampak dah bising dah Timur Tengah, sebab kedutaan Amerika nak berpindah ke mana? Ke Baitul Maqdis. Ura-ura tu. Ingat, kalau sekiranya kedutaan Amerika berpindah ke Baitul Maqdis, bermakna confirm lah Israel Raya yang mana dulu mereka merancang bahawa ibu negara kepada Israel Raya ini adalah Baitul Maqdis. Kerana itulah muslimin simat, susunan cantik musuh ni. Dia bekerja satu demi satu, bermula daripada awal lagi. Cuba kita tengok, dia nak jatuhkan kerajaan Osmaniyah. Betul tak? Nak jatuh kerajaan Osmaniyah, satu kerajaan yang begitu kuat. Digunakan laluan dalam dulu. 4 abad disusun orang-orang dia yang menguasai banyak, sehingga naiknya tokoh nama Mustafa Kamal Atatürk. 4 abad mereka bersabar, sampai tahap tu, sehinggalah keadaan lemah. Keadaan lemah sebab apa? Sebab Yahudi yang diberi kebebasan tadi, betul tak? Yang diberi kebebasan duduk. Kalau di Eropah tak boleh bagi kebebasan sebab panggil uduh dia, betul tak? Betul tak? Orang barat tak selesa dengan Yahudi. Memang duduk menyengat. Tahu menyengat? Duduk tak selesa, duduk menyengat. Sebab tu dia kena halau. Tetapi inilah perangai orang Islam, ra'i orang lain, betul tak? Kerana itu muslimin tengok naik Presiden Gerakan Dominik, betul tak? Boleh dia kata sekolah agama pusat teroris. Yang kau mari itu atas izin siapa? Betul tak? Betul tak? Tengok, dalam keadaan umat Islam lemah, ambil peluang. Cuba bayangkan dalam peraya ini, kalau sekiranya kawasan yang menjadi umat Islam, jangan undi. Mereka-mereka yang tak sokong RU355, boleh tak? Kena buat. Betul tak? Dan itu musliman, marilah bagaimana yang kita sebut tolak ansur. Tapi tolak ansur Melayu lain. Tolak ansur. Tolak ansur Melayu ni hebat. Tolak ansur. Sebab tu dia mari siapa-siapa pun dia berubah color dia, betul tak? Kalau mari Indon, cakap Indon, betul tak? Kalau mari Thailand, cakap Thailand pula. Samarat ban yuti nak. Dia boleh tukar bahasa tu. Nampak? Tengok, sampai tahap itu lembutnya Melayu. Tapi kerana itulah musliman, saya nak balik kepada tadi, bagaimana Yahudi diberi kebebasan di Turki sehingga disusun satu-satu dia melemahkan sistem-sistem yang ada. Dia macam nanai, sistem satu-satu, sehingga Sultan Abdul Hamid yang kedua, yang terakhir, dalam keadaan lemah, sebab dia seolah tidak boleh, bukan siapa-siapa pun dia boleh percayai. Tengok siapa tak itu. Kemudian di kawasan yang diperintah di bawah kerajaan Osmaniyah, cuba tengok datangnya penjajah barat. Tengok bagaimana dia susun Saudi. Dulu Saudi, dia seluruh sejarah yang ditulis secara betul,
oleh Mahmud Syakir. Ni tokoh sejarah Islam abad 20 ni, memang hebat ni. Dia menulis 2 jilid. Dia banyak buku, dia 13 jilid tentang sejarah Islam seluruh dunia. Tulis 2 jilid berkenaan dengan Saudi. Buku itu diharamkan berada di mana-mana perpustakaan seluruh dunia. Tak boleh rujuk buku tu. Dia keluar sekejap tahun 80-an, lepas tu habis dibeli oleh Saudi. Kerana itu muslimat, kenapa? Kerana Mahmud Syakir ini, tokoh ni, Syekh Mahmud Syakir ini, Profesor Dr. Mahmud Syakir ini, menulis dengan maklumat yang detail. Bagaimana sebelum ini, kena ingat Saudi dari sudut pemerintahannya dia ada 2 grup. Satu yang pemerintahan Najd, satu yang di Hijaz. Hijaz dia siapa? Syarif Hussein. Yang sebelah Najd siapa dia? Yaman. Ingat Yaman, pemerintahan Yaman. Sebab tu Saudi Yaman tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kena ingat, sebelum saya bawa krisis besar, saya bawa sedikit di mana Rothschild. Ingat Rothschild ni tokoh Yahudi, orang hebat, duit banyak ni, tokoh yang membina kekayaan di Timur Tengah, semua banyak. Apa jadi? Dia telah susun siapa pemerintah di Saudi. Lama dah ambil, 1700 lagi ni. Bukan Rothschild kan ni anak beranak dia ni, dia pada batuk dia lagi ni. Mewarisi kekayaan, gunakan kekayaan yang ada. Jadi susun Saudi. Akhirnya beri, akhirnya lahirlah Saud. Saud. Jadi Saudi itu adalah daripada Saud. Dari keturunan itu. Setelah diselidiki, kata Mahmud Syakir adalah daripada Yahudi Bani Qainuqa. Dan ingat, Raja Faisal pernah mengaku dan Raja Fahad mengaku bahawa kami adalah daripada keturunan Yahudi. Statement jelas, memang jelas, kenyataan rasminya. Jadi apa jadi? Kan itu muslimin dan muslimat disusun. Akhirnya apa jadi yang di Saudi ini? Apa jadi di Saudi? Perbalahan. Dan ingat Saud, Abdul Aziz bin Saud telah berjanji dengan Persikan Britain dan juga Amerika yang datang masa tu, saya lupa yang Presiden Amerika pada masa itu, yang datang bertemu dengan Saud, Abdul Aziz Saud ini di Jeddah. Akhirnya apa jadi? Bersetuju, kalau sekiranya dilantik menjadi pemerintah Saudi, maka dia akan menyerahkan bumi Palestin kepada mana? Kepada Israel. Ini belum tahun 48 lagi, ni peristiwa sebelum ni. Tengok, cuba kita bayangkan muslim-muslimat, ini yang berlaku. Kemudian dengan Yaman, apa cerita pula? Yaman dulu diberi janji, perbincangan dalaman. Okey, sekarang ni oleh kerana sokongan daripada Inggeris, kita serahlah 1916. Ini peristiwa sebelum berlakunya revolusi Arab. Serah. Tetapi 100 tahun saja selepas itu, 2016, tolong serahkan balik pemerintahan Saudi ini kepada keturunan kami. Sebab itu, ini di antara punca berlaku perbalahan. Sebab puncanya ialah kuasa. Yang dulunya kuasa di bawah Yaman. Najd ini, Yaman sama Najd ni adalah di bawah Yaman. Ingat, yang Najd ini yang sekarang kita kenali sebagai apa, ibu negara Saudi sekarang? Riyadh. Yang sebelah ni pula, apabila dah dapat, apa jadi? Sebelah Hijaz ini pula digunakan kedudukan setelah dapat sokongan, dan ada surat bertulis untuk menyerahkan Palestin ini kepada
Israel yang nanti akan berpindah besar-besaran ni kepada ni satu gerakan Zionis. Jadi kedudukan Syarif Hussein tadi dalam Quran terumbang-ambing. Akhirnya ke mana? Dihantar ke kawasan yang kering kontang, Jordan. Siapa pernah pergi Jordan? Pernah sampai Jordan? Kawasan berbukit-bukit, tak ada minyak, tak ada apa, kering kontang, kawasan bukit-bukit, dia letaknya situ. Jadi Saudi semua keseluruhan tengok, dan diwarisi sampai sekarang menjadi penyokong kuat, sehinggalah naik Salman ini baik sikit ni baik ni. Tu kita tutup cerita ni, yang makna nak ceritanya adalah bagaimana Saudi daripada zaman Nuh sehingga sekarang ini menjadi baluci Amerika. Tengok settle. Sebab tu kita tengok di utara Israel kawasannya, di utara Israel, utara Saudi, kawasan talukannya sudah ditanda di situ. Tengok. Kemudian muslim-muslimat, kita tengok lagi, apa yang terjadi? Disusun pula selepas itu dapat berlakunya revolusi Arab. Betul tak? Pecahan-pecahan kepada negara-negara yang ada. Tengok bumi Syam sudah berpecah empat. Palestin dengan Jordan di bawah Inggeris, Lebanon dan Syria di bawah siapa? Di bawah Perancis. Kemudian masing-masing pula kena ingat, Syria pula dalam perlembagaan dia dah letak sebelum Perancis keluar tahun 45, dia letak dalam perlembagaan, sebelum itu lagi, iaitu pegawai-pegawai kerajaan yang peringkat tinggi-tinggi ini ada kesemuanya dilantik daripada Syiah Alawiyah, dan diletakkan dalam perlembagaan, perlembagaan iaitu presiden. Lepas Perancis keluar ni, presiden dan anggota kabinet 70% adalah daripada Syiah Alawiyah. Cuba kita bayangkan muslimin dan muslimat, Syiah Alawiyah ni siapa dia? Syiah yang meletakkan Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Di kalangan Syiah kata kafir sama-sama dia. Tengok, ini yang berlaku muslimin dan muslimat. Sebab itulah sampai sekarang Syiah Alawiyah yang akhirnya dikuasai oleh Hafiz Al-Assad dan diwasi oleh anak dia akan memerintah berdasarkan perlembagaan yang sah yang ditinggalkan oleh Perancis. Sebab tu kita rasa pelik, kenapa mananya Sunni 85%? Apa hal? Inilah percaturan yang disusun atur cukup cantik oleh penjajah barat. Apa yang berlaku selepas itu, muslim-muslimat, tahun 48 maka bermulalah dah itu jatuhnya Kerajaan Osmaniyah. Akhirnya apabila tidak ada kekuatan, negara-negara ini sudah dikuasai, apa jadi? Dengan penyanyian Skyport lagi lah, kemudian penyanyian pula ni, habis bumi Palestin. Kerana itu kita melihat bermulanya dikuasai satu demi satu tanah di Palestin. Akhirnya apa yang tinggal? Yang tinggallah kawasan di Baitul Maqdis, kawasan di Gaza saja. Itulah bumi umat Islam. Yang lain bercampur, penduduk bercampur dengan Yahudi. Dah bercampur Yahudi, nak hidup ke dia? Tak boleh hidup dengan Yahudi ni. Kalau orang barat tak boleh hidup, orang Islam lagi lah. Kerana itu muslimat, di antara yang bulan 12 itu, ketika mana Donald Trump menang, betul tak? Saya tunjuklah ke cerita itu. Donald Trump menang, betul tak? Netanyahu pergi ke mereka tu, cak tahniah tu, betul tak? Kemudian dia balik, lepas dia balik tu, dia istihar 2 hari cuti peristiwa. Mabuk ramai. Kalangan dia mabuk, suka hati ni. Sebab Donald Trump akan menjadi dia punya backup dia. Kemudian di istihar pada masa itu, Netanyahu dalam parlimen istihar, azan haram sama sekali. Betul tak? Kemudian apa jadi? Selepas 3 hari di istihar, berlaku kebakaran besar-besaran. Tak payah detail lah tu. Kebakaran besar-besaran sehingga 7 hari
7 hari berhenti nak masuk Baitul Maqdis, Allah berhenti. Ni duk sibuk tak padam-padam. Masuk je, bayangkan berapa ratus ribu yang sudah lari, berapa banyak bangunan-bangunan bermakna mereka kerugian bilion US dollar. Sebab tu terdedah dalam berita antarabangsa bulan 12 itu, di mana McDonald kan Yahudi punya, dia telah menjual McDonald kepada Saudi sebanyak 4 bilion nak cover apa yang berlaku kebakaran besar-besaran daripada Haifa sampai ke mana, sebelum Baitul Maqdis. Tengok kes larangan azan sampai ahli parlimen ada yang azan dalam parlimen, marah sangat tu. Lepas tu setiap rumah bangun azan pula, masuk Zuhur, Allah, setiap rumah tu bukan macam daerah kita ni, rumah flat apartmen tinggi tu, masing-masing setiap rumah. Sebab apa? Sebab setiap masjid surah tak boleh. Hari ni yang berlaku. Kerana itu muslim-muslimat peristiwa malang ini dengan berlaku, sehinggalah kita melihat di mana mereka mulai bertindak satu demi satu, sehinggalah penguasaan kepada bumi Mesir. Betul tak? Dengan perjanjian Camp David, ingat perjanjian Camp David, Allahu Akbar, ini telah mengikat Mesir. Sebab Mesir dulu dalam perang Oktober kan pernah mengalahkan Israel, betul tak? Perang Oktober tahun 73. Akhirnya Anwar Sadat dikuasai sungguh-sungguh, diberi janji macam-macam, dan akhirnya kita tengok Mesir, sebab tu tengok dia letakkan Mesir sebahagian daripada tanah hak dia nak. Sebab tu kita tengok selepas saja Anwar Sadat naik Hosni Mubarak, memang baluci sungguh, tapi dia tak sangka berlaku peristiwa selepas itu, iaitu Arab Spring. Tapi sebelum itu muslimat, semua negara-negara yang terlibat habis dikucak-kacirkan. Mana yang agak dia boleh gunakan isu, di antara isunya ialah Syiah dengan Sunni. Itu dia guna sungguh. Kita tahu bahawa Syiah ketika dia lemah, dia guna Tuqiyah. Ketika dia kuat, dengan sokongan musuh, yang dihentam siapa dia? Sunni. Jadi apa yang berlaku? Dengan sokongan daripada kedua musuh, apa jadi? Yang jadi mangsa ialah umat Islam. Betul tak? Tengok apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Yaman. Kerana itu muslimat, ini peristiwa yang berlaku mengkucak-kacirkan semua tempat di kawasan-kawasan yang sebegini. Sebab ini dia nak melalui usaha tadi dengan mengucak-kacirkan. Jadi nampak dia nak secara agresif tahun 2020 akan tercapai apa yang nak dicapai. Kerana itu muslimat, selepas itu kita melihat kawasan yang ada ini sudah mulai tunduk. Sebab tu muslimat ada 3 faktor. Saya ringkas 3 faktor je, tak payah panjang-panjang yang lain. 3 faktor ni dia jadi ini 3 faktor je. Yang pertama, kita kena ingat, di bawah Laut Mati sampai kepada Bukit Golan bukan jadi rahsia dah, cuma kita tak sampai berita kita ni, tapi kami di tengah-tengah tahulah kau ni, iaitu mengikut satelit yang satelit ni mana tembus sampai ke bawah bumi, perut bumi. Di bawahnya apa dia? Ada simpanan minyak terbesar dunia. Daripada mana? Daripada Laut Mati sampai Bukit Golan. Sebab tu kenapa Bukit Golan dia nak?
Laut Mati memang dikuasai dah. Bukit Golan kenapa dia nak? Sebab ada simpanan minyak, tapi belum dikeluarkan lagi. Dia tunggu sampai dikuasai keseluruhan, akhirnya keluar. Ya? Sebab itulah muslim-muslimat sampai sekarang tak selesai tajuk Syria. Sebab masing-masing berbalah tajuk apa? Negara-negara kuasa besar ni berbalah sebab apa? Sebab tajuk minyak, tajuk petrol ni. Aku berapa persen? Betul tak? Ni berapa persen? Ni berapa persen? Berapa persen? Ni berapa persen? Mana tak selesainya? Betul tak? Kenapa Iraq dia boleh buat? Betul tak? Itu. Kerana itu muslimat, kenapa tajuk Syria tak selesai? Satu. Yang kedua kita kena ingat, iaitu Rusia adalah pengeluar ataupun pengeksport gas terbesar dunia. Pipe dia ni, dia nak salur ke mana? Nak salur ke mana? Di antaranya pasarannya ialah ke Eropah. Amerika tak tahan tengok tu. Apabila pipe itu mulai singgah di mana? Di Ukraine. Betul tak? Ukraine, betul tak? Ingat apa isu Ukraine? Ya, di antara pengaruh Amerika, di antara pengaruh Rusia. Kan Ukraine terbagi dua pengaruh. Kerana kes baik, sebab Amerika terasa terganggu apabila Rusia mulai berbaik-baik dengan Eropah, bermakna pengaruh dia akan terkesan. Itu je. Tapi yang dimaksud apa dia? MS-117. Betul tak? Kena tembak. Tengok. Ada kait-kait ke tak? Tak ada. Tapi yang dimaksudnya kita. MS-117. Bom jatuh. Tengok. Akhirnya pipe. Akhirnya dicadangkan tak boleh lalu Ukraine. Lalu yang sebelah kota dibawa naik ke pipe itu masuk Saudi sampai kepada Syria, lalu Iraq sampai Syria, naik ke Turki, terus ke Eropah. Ni ke Amerika punya cadangan. Ukraine direct ke Eropah, minta maaf tak boleh. Itu jadi krisis. Kerana itu Syria penting. Dan ingat, pengkalan tentera Syria dekat Laut Caspian dan juga kawasan yang berdekatan itu adalah laluan utama nak ke Eropah. Kerana itu, ini semua kepentingan Barat dan Timur. Kepentingan Rusia, kepentingan Amerika. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga lah penghalangnya ialah mujahidin. Bukannya pemberontak. Sebab tu saya nak bawa sedikit muslimat, saya pernah tunjuk gambar itu gambar yang diguna peluru pemandu yang canggih, yang apa ni, yang drive tu. Ingat itu adalah kawasan Aleppo Barat. Saya nak tunjuk sedikit supaya muslimin dapat maklumat yang betul. Aleppo di mana? Bahasa Arab sebut Halab. Lam ba. Bukan ha. Lam ba. Bahasa Inggeris sebut Aleppo. 150 km ke sempadan. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk sedikit supaya nampak, biar clear nampak. Tengok, ini sebelum ini. Ini bumi Syria, ini bumi Iraq, ini bumi Syria ni. Kawasan yang dikuasai oleh rejim Bashar ialah Damaskus ke bawah. Inilah kawasan yang dikuasai. Adapun Homs sampai kepada Aleppo dikuasai oleh mujahidin dan juga pemberontak-pemberontak. Kawasan yang dikuasai oleh Daesh ataupun kita sebut dulu IS. Ni kawasan dia ni. Ni warna ni. Ni kawasan yang dikuasai. Daripada Iraq dikuasai tadi sampai ke sini. Apa jadi sekarang ni?
Ni saya nak ni Aleppo. Aleppo terpecah kepada dua. Saya nak bawa sedikit sebab dia menceritakan kawasan ini kawasan ini dikuasai oleh ni Aleppo ni Aleppo Timur dan Aleppo Barat. Ni barat sebelah sini, timur sebelah sini. Apa jadi ni? Bulan 12 kawasan ini adalah kawasan Mujahidin. Kawasan Aleppo Timur, kawasan Aleppo Timur adalah kawasan, kita kena ingat, mari pengaruh Amerika dan Rusia ni, kumpulan pemberontak dah jadi 13 kumpulan. Bayangkan 13 kumpulan. Kumpulan Mujahidin satu. Kumpulan Mujahidin ada 50-60 lebih. Di bawah saya tunjuk sedikit gambar. Pernah saya tunjuk tak? Syekh Muhammad Zahran bin Abdullah Al-Alusi. Ini Mujahidin. Kalau yang pakai serba hitam semua itu Daesh. Yang rambut panjang tu, itu Daesh. Ini Mujahidin. Balik semula. Bayangkan 12 kumpulan yang bertelingkah di antara sama lain. Berlaku peristiwa ini setelah mana Donald Trump naik. Apabila Donald Trump naik, sebelum ini Obama bagi bantuan 500 juta US dollar kepada Daesh dan pemberontak yang ada untuk memastikan jatuhnya rejim Bashar dan larinya Rusia daripada bumi Syria. Biar ni Amerika Israel saja yang menggonggong tulang yang ada ni. Kan itu kita melihat muslim-muslimat apabila Amerika mula tarik balik dan mula berbaik-baik dengan Rusia, dan kena ingat Donald Trump menang juga kerana pertolongan perisikan Rusia. Ingat tak? Perisikan Rusia. Kerana itu muslim-muslimat, jadi apabila ini berlaku kelemahan, maka ini menjadi punca menyebabkan rejim Bashar dan Rusia menyerang. Sebab yang sebelah barat ini, yang bermula 2015 sampai 2016 tak pernah menang. Siapa dia tu? Rusia dengan rejim Bashar tak pernah menang. Yang menang di situ ialah Mujahidin. Kenapa begitu? Mari kita renung sedikit. Kita renung sedikit. Nabi SAW melalui sumbernya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala abwabi Dimashq wa ma hawlah wa ala abwabi Baitul Maqdis wa ma hawlah la yaduruhum khidlan man khadalahum zahirina al-haqqi ila an takuma as-sa'ah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ingat, hadis kalau riwayat Bukhari Muslim, siapa ingkar kafir. Kalau kita ingkari hadis selain Bukhari Muslim, tak kafir lagi. Hadis Bukhari Muslim, kalau sumbernya betul, bukan orang letak saja Bukhari tidak, tapi sumbernya betul, maka orang yang ingkar hadis ini kafir. Itu ijma' ulama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan sentiasa ada sekelompok umatku yang berjuang di sepanjang pintu-pintu masuk Damsyik dan sekitarnya. Ingat, pintu masuk Damsyik ialah menghala kepada Aleppo Barat, bukannya Aleppo Timur. Sebab ini merupakan mukjizat Allah melalui lidah Nabi untuk simpan kekuatan Mujahidin ini, untuk mewarisinya sebelum munculnya Imam Mahdi. Sebab di akhir sebelum berlaku kiamat, Islam memerintah dunia. Betul tak? Itu skrip Allah. Anda dah sebut dulu, itu happy ending kepada umat Islam. Jadi Allah simpan kekuatan Mujahidin ini
di hingga akhir zaman. Sebab itu kita tengok bumi Gaza yang begitu kecil, kali Israel hantar peluru banding, hancur tak? Hancur. Tapi apa jadi? Sampai sekarang Brigade Qassam seperti biasa. Mana Allah bagi ketakutan kepada hati Israel sehingga tak tergamak nak mari serang, walaupun mereka mempunyai nuklear nuklear, betul tak? Oh, teknologi nuklear ada di Saudi, di apa ni, di Israel. Tengok sama juga di Aleppo Barat. Kerana itu muslimat, saya tunjuk sedikit video di Aleppo Barat. Tengok di Aleppo Barat apa dah jadi. Barat sudah menipu kita. Ditunjuk gambar cantik, kawasan dikuasai oleh siapa? Oleh rejim Bashar. Ditunjuk gambar dulu. Ini Aleppo Baratnya. Tengok apa jadi. Daripada 2015 berperang, kawasan ini dikuasai oleh Mujahidin. Kalau rejim Bashar, mana orang boleh masuk macam ni, melawat macam ni? Bawa tengok apa dah jadi bumi ni. Tengok seolah padang jarak bertuku, tapi kawasan ini dikuasai oleh Mujahidin. Inilah gambar sebenar. Jadi kita ditipu. Seolah mana angkat bendera apa ni rejim Bashar, kawasan Aleppo Barat. Bohong. Tengok tipu dia hidup. Berita kita ambil daripada Turki direct menceritakan. Tengok apa berlaku di Aleppo Barat. Tengok. Mana orang-orang? Semuanya berpindah ke negara Turki. Turki terima. Mujahidin kamu duduk situ, orang awam semua berpindah ke negara kami. Tengok. Ni Aleppo Barat. Ini yang perlu kita faham. Sebab ini yang berlaku pada bulan 12 itu ialah Aleppo Timur. Ini kita tunjuk sikit Aleppo Timur. Sorry. Ini di Aleppo Timur bulan Disember itu. Ini peristiwa besar ni. Ni Aleppo Timur. Ini daripada TV Turki. Ni Aleppo Timur. Aleppo Timur adalah kawasan dia, di Aleppo adalah bandar kedua terbesar selepas Damsyik. Dan Aleppo Timur adalah apa ni, bandar komersial, bandar bisnes. Ni serangan bulan 12 itulah ni. Kerana apabila Donald Trump tarik balik melalui Obama ni, tarik balik sokongan kepada apa ni pemberontak, jadi peluanglah untuk Rusia masuk dan juga rejim Bashar masuk. Tapi yang menjadi mangsa ialah orang awam. Tengok ini, tengok peristiwa-peristiwa. Mungkin di siar TV sebagainya, di TV kita pun tengok budak-budak bawah bangunan. Tak nanya tengok. Pertarungan, pergelutan, pertengkaran di antara barat dan timur, mangsanya umat Islam. Dengan kelaparan. Allah, cuba kita tengok muslim-muslimat, tak sedih ke apa yang berlaku? Tengok daripada atas apa jadi pada Aleppo Timur. Habis tengok tadi Aleppo Barat, tengok Aleppo Timur pula. Dan awam-awam jadi mangsa. Inilah. Tengok peristiwa yang nak ceritakan seorang bapa yang meninggal daripada bom tadi.
seorang anak kehilangan ayahnya, seorang anak kehilangan ibunya. Kadang-kadang anak seorang ayah kehilangan anak, kehilangan isteri. Itu dah jadi biasa di sana. Ya. Cuba kita tengok, cuba kita rasai penderitaan yang dihadapi oleh saudara kita di bumi Syria. Karena itu muslimat, ya, iaitu kita nak cerita apa yang berlaku di bumi Syria. Karena itu muslimat, kita melihat selepas itu, ya, apa yang berlaku di bumi Turki. Ini saya nak sebut cerita sedikit tentang Turki ni, sebab sama-sama kita mengambil manfaat, ya. Muslimin dan muslimat yang anda mati sekalian, ya, kita agak terkejut, betul tak, ketika mana AKP yang dipimpin oleh Erdogan memenangi pilihan raya tahun 2003, betul tak, sehingga 4 term, ya. Jadi penganalisis, buat satu analisis. Cuba kita bayangkan negara sekular totok. Faham tak? Faham tak sekular totok ni? Faham tak? Maknanya sekular totok ni agama langsung tak ada dalam hidup. Itu maksudnya sekular totok. Sekolah tak ada ngaji agama. Daripada zaman bila? Zaman Kamal Atatürk sampailah sebelum Erdogan naik. Cuba nak diterapkan di zaman Najmuddin Najmuddin, betul tak? Tetapi tak pergi lama sebab berlakunya rampasan tentera. Kerana itu muslimat, di antaranya kehebatan yang perlu kita ambil contoh, ya, iaitu adanya sekolah yang mendidik. Satu. Yang kedua, penguasaan kepada masjid dan surau seluruh Turki. Sebab ini merupakan tempat subur dakwah. Dua ni tajuk ni, dua saja. Banyak tajuk lain, dua ni sudah. Pertama, ada sekolah Imam Khatib. Sekolah Imam Khatib, saya bawa sedikit supaya saya bercakap berdasarkan fakta, ya. Kerana itu muslim-muslimat, ya, sepanjang sebelum dia naik, ya, sebelum Erdogan naik, jangan kita kait mana ada grup Erdogan lah semua ni tu, kita lah itu ana tak campur. Kita nak cerita daripada apa yang berlaku di Turki yang boleh manfaat kepada perjuangan Islam di bumi ini. Selama 4 term, 4 pilihan raya, solid, menang, sokongan rakyat, pilihan raya yang terbuka, bukan tipu-tipu, tidak, pilihan raya memang bersih, dipantau oleh PBB. Kan itu muslimat, apabila sekolah Imam Khatib dipanggil Imam Khatib, melahirkan para khatib, imam, ustaz-ustaz yang cukup syarat-syaratnya untuk menjadi da'i.
daripada awal lagi. Di zaman tahun 60-an lagi dia bergerak. Sekali haram, sekali halal, sekali haram, sekali halal. Bila tu? Berdasarkan ke pemerintah yang ada. Pemerintah bunyi agama, out, habis. Ditutup sekolah, ramai ditangkap. Itulah situasi yang berlaku, silih berganti. Masuk zaman Najibun Nabakan, dikuatkan lagi, tapi tak lama dirampah balik, sekolah tu diharamkan balik. Naik saja Erdogan, sekolah ini memainkan peran di seluruh Turki, diperbanyakkan, sebab sekolah kebangsaan belum lagi. Ingat, sekolah kebangsaan belum mengajar agama lagi, semua sekolah. Dan cabaran yang dihadapi oleh beliau, pastikan pendokong ini daripada sekolah ini menguasai seluruh masjid, lahirkan imam-imam yang berwibawa, boleh bahasa Turki dengan hebat, boleh bahasa Inggeris, boleh bahasa ini, ilmu banyak, dihantar ke mana-mana masjid masa dia naik. Sebab tu kita tengok muslimat subuh seperti Jumaat. Siapa pernah pergi? Subuh seperti Jumaat. Orang muda. Tengok. Ini kelemahan kita hari ini. Kenapa kita tak boleh kuasai? Kenapa tak boleh ramai? Ini yang perlu kita fikirkan. Strategi. Supaya datang memenuhi masjid. Apabila ada orang menyampaikan ilmu, dia dengar. Akhir cair. Akhir cair dia disokong siapa? Sokong perjuangan Islam. Betul tak? Betul tak? Ya, gitu sebenarnya yang diambil peranannya. Kerana itu muslimin dan muslimat, ini peranan yang telah dimainkan oleh Erdogan. Dua-dua ni dikuasai. Kemudian apabila ada kuasa saja, tengok, ini di antara tindakan beliau. Bayangkan, kenapa rakyat suka. Sebab tu kenapa rampasan kuasa di Turki dia gagal. Ini kena buat kajian. Cuba kita tengok. Ini rujukan fakta. Kenapa rakyat suka sangat. Rakyat umum suka. Kenapa? Pertama, produk domestik nasional Turki. Ni kita cerita lepas pilihan keempat 2013. KDNK nya mencapai 100 bilion dolar Amerika. 100 bilion menyamai pendapatan gabungan 6 negara Arab, iaitu Saudi, UAE, Iran, Jordan, Syria, Lebanon. 6 negara dia naik merentah, dapat KDNK sebegitu. Kemudian Erdogan berjaya melakukan lamputan ekonomi yang besar, daripada ranking yang ke-111 dunia ke nombor 16. 111 ke 16, iaitu 20 negara yang 20 di bawah 20 negara maju. Ya, betul tak? Sedih tak negara kita ni? Betul tak? Saya duduk Jordan terasa. Yalah, saya tak apa, saya bekerja. Pelajar kita sana, satu dinar RM6.40. Dulu bapa hantar duit 800 cukup. Sekarang ni 1,400. Letih. Ni ada sekarang ni pelajar tahun-tahun akhir, tak ada dah baru dah, tak ada. Nak gimana lagi ngaji? Yaman out, Syria out, Jordan tinggi, Mesir on off. Baru ni berlaku, baru ni tutup sekejap universiti. Tengok, jadi keadaan tidak stabil. Kemudian termasuk ke dalam G20, negara yang kuat dari sudut ekonomi, sehingga rata-rata peningkatan 10% tahun. Kemudian kita melihat letak tahun 2023, tahun pembangunan negara Turki moden yang sudah dicanangkan Erdogan, yang sasaran menjadi Turki menjadi kekuatan politik dan ekonomi nombor 1 dunia.
Kemudian kita tengok lagi, Airport International Istanbul adalah airport terbesar di Eropah yang menampung 1,260 pesawat setiap hari. Ditambah Airport Shabia yang berada di selatan yang menampung 630 pesawat. Bayangkan awak masuk duit. Awak masuk duit. Kita keluar je. Bukan awak masuk, keluar saja. Tengok. Ni awak masuk duit. Bayangkan kalau satu hari dengan jumlah penerbangan begitu, Allah Akbar, kaya tak? Kaya negara. Sehinggalah Turkish Airlines meraih peringkat penerbangan terbaik di dunia 3 tahun berturut-turut. Kemudian kita tengok lagi, Turki berjaya ni membangunkan ketenteraan dia. Allahu Akbar. Sehingga kita melihat pesawat terbang dia, pesawat tempur tanpa pemandu, drone dipanggil, serta satelit tentera yang boleh pop off, radar tak boleh baca. Betul tak? Berlaku kepada Sukhoi Rusia, masuk sempadan. Tentera Turki padam, bengong, tak jumpa dah. Terus tentera Turki bom. Tengok, tak dijual mana-mana negara. Mari kita tengok Muslim-Muslimat, kekuatan merupakan negara kedua hebat di sudut ketenteraan. Ini kita tengok. Ini di antara keluaran Turki. Maknanya kita jarang didedahkan dengan produk-produk Turki. Dia merupakan negara kedua terkuat NATO. Cuba tengok, ini di antara senjata-senjatanya yang dikeluarkan oleh Turki. Tengok, keluar habis semua. Ya Allah. Sekejap Sekejap. Ini di antara tengok. Sekejap Kita tengok. Ini teknologi dia. Tengok kekuatan peluru pepandu yang dikeluarkan oleh Turki, boleh over Moscow, Brussels, Paris, Berlin, Rome, Tehran, Tel Aviv and others. Tengok, ini teknologi. Sebab tu dia di antara negara yang ditakuti oleh Amerika dan juga Barat. Ini teknologi yang dibangunkan ketenteraan yang cukup hebat.
Dan lagi kita tengok muslimat ya, dengan apa ni kekuatan satelit dia ya, kau terbang tengok ni satelit ni saya masukkan ni ya, sebentar tadi satelit yang pertama, satelit tentera yang boleh padamkan radar, tak boleh nak kesan. Itu yang Amerika bengong tu. Maknanya dipunyai oleh Turki. Sebab tu tak boleh main-main. Ni radar ni. Ni radar ni. Radar pula apa ni, satelit tentera yang pertama dunia. Dia boleh pusing. Ya. Karena itu musliman, ini saya tunjuk sambil tengoklah iaitu kita melihat bagaimana Erdogan ya, dalam masa 10 tahun pemerintahannya daripada 2003 sampai 2013 ini punya fakta, berjaya mendirikan 125 universiti baru. 125 universiti baru 10 tahun. 189 sekolah baru, 510 hospital baru dan 169,000 kelas baru yang moden, sehingga kadar pelajar dalam sekolah tidak lebih daripada 21 orang. Standard negara first class kelas pertama. Cuba tengok kita tahunan keluaran SPM berapa? 500,000 yang mampu ditampung oleh universiti awam dan juga swasta paling banyak 60,000. Baki anak-anak kita mana? Itu masalah. Ketika krisis ekonomi menimpa Eropah dan Amerika, universiti Eropah dan Amerika menaikkan wang, menaikkan yuran universiti. Sedangkan dalam keadaan begitu, Erdogan menghapuskan seluruh yuran universiti dan sekolah bagi rakyat, semuanya jadi tanggungan kerajaan. Tengok, ketika mana rakyat tak ada dah duit, semuanya di bawah tanggungan kerajaan. Tengok, inilah bau yang kata berjiwa rakyat, betul tak? Kemudian kita melihat lagi ya, dalam 10 tahun dia meminta pendapatan per kapita penduduk Turki yang dulunya hanya 3,500 dolar setahun meningkat menjadi 11,000 dolar setahun, lebih tinggi daripada per kapita penduduk Perancis. Bayangkan. Dan Erdogan naikkan nilai tukaran mata wang Turki 30 kali ganda. Naik. Kita betul tak? Daripada saya ingat dulu RM4.80 2 tahun lepas, sekarang RM6.40 satu dinar. Bayangkan ya. Kemudian kita lihat lagi muslimin simat, di Turki gaji dan upah meningkat mencapai 300% dan gaji pegawai baru meningkat daripada 340 lira menjadi 957. Jumlah penganggur menurun daripada 38% kepada 2%. 2% tidak apa. Ini fakta. Di Turki, anggaran pendidikan dan kesihatan mengungguli anggaran pertahanan dan gaji guru sama gaji doktor. Mana ada buat gitu? Gaji doktor biasa mana-mana tinggi, betul tak? Guru sama. Sebab apa? Erdogan kata yang jadi doktor ni kerana peranan besar dimainkan oleh siapa? Guru. Walah, tengok guru kita hari ni tension ramai meninggal. Tension buat kerja. Allahu Akbar. Kemudian Erdogan berjaya melangsaikan defisit anggaran yang mencapai 47 bilion dolar. Sebelumnya baki terakhir hutang Turki ke IMF adalah 300 juta dolar pada bulan Julai 2016 tahun lepas. Bahkan Turki memberi pinjaman pula kepada IMF sebanyak 5,000 bilion dolar. Aku tak bagi balik lah. Bayangkan.
Di samping itu Erdogan juga meningkatkan simpanan negara sebanyak 100 bilion dolar. Ya. Kemudian kita tengok dalam masa 10 tahun pemerintah, ekspor Turki hanya sebelum ini hanya 23 bilion dolar. Sekarang meningkat menjadi 153 bilion dolar. Ya. Mencapai 190 negara. Bayangkan, ya, barangan elektrik dia termasuk Timur Tengah ni, anda duduk Jordan, barang Turki adalah barang seperti mana kita dengar barang Jepun. Kualiti tak? Tidak? Barang Jepun mengungli sehingga di barangan peralatan elektrik, setiap 3 peralatan elektronik di Eropah, satunya mesti daripada Turki. Bayangkan, menguasai produk di negara barat. Jadi tak kaya macam mana, ya? Kerana itu muslimin-muslimat, ini kita melihat bagaimana kemampuan Erdogan sehingga rakyat, bayangkan universiti 100 lebih tadi semuanya berbeasiswa. Betul tak? Kita pinjaman, lepas tu pinjaman ada persen-persen pula. Dah saya duduk universiti tahulah, 50-50N. Maaf ya saya cakap, kan ada unsur-unsur kepentingan masing-masing, bukannya nak tolong rakyat kita ini. Kerana itu muslimat, saya menyebut ini supaya inilah rintihan rakyat, yang ada ini, yang menghadapi apa saja masalah sehingga menggugat segala kehidupan hari ini. Ini saya nak sebut. Kerana itu muslimat, kenapa rampasan itu gagal? Ini kita nak sembang sedikit. Yang pertama, muslimin dan muslimat, Erdogan, dengan usaha-usaha tadi rakyat nampak, betul tak? Pendidikan free, income, bisnes semua berjalan cantik, duit naik, tukaran, jadi melegakan rakyat sebab keberkatan. Betul tak? Keberkatan. Selain daripada itu juga kita melihat bagaimana peranan yang dimainkan oleh Ketua Persikan Turki, Hakan Fidan. Hakan Fidan ini, ingat, orang yang dilatih sebelum ini oleh siapa? Oleh Israel, Mossad latih dia di zaman sebelum ini. Umur dia baru 46 tahun. Erdogan nak ambil dia ni terpaksa fikir selama 7 tahun. Maknanya 7 tahun bukan fikir dia, maknanya nak ambil dia ni bagaimana nak supaya ubah fikrahnya yang totok sekolah tadi kepada menyokong perjuangan Islam. Oh, bukan senang. Akhirnya dia berjaya dapatkan Hakan Fidan. Mana pada tahun 2010, dan kita melihat bagaimana beliau memainkan peranan penting untuk menggagalkan mana-mana percubaan. Ini yang setia dengan Erdogan, di mana kita melihat dia merupakan perancang di sebalik pemutusan hubungan Turki-Israel. Hakan Fidan adalah sosok kuat yang menyokong pemerintahan Erdogan serta melumpuhkan musuh dari luar dan dalam, baik daripada Israel, Iran dan Syria. Perisikan negara Teluk dan Arab Saudi sangat terganggu dengan kehebatan risikannya. Fidan adalah orang yang sebalik gagalnya perancangan kudeta berdarah sebelum ini, bukan yang baru ni, yang bukan yang 16 Julai, bukan, iaitu Jeneral Ilke Basberg terhadap Erdogan beberapa tahun lalu, yang dikenali sebagai As-Sisi Turki. As-Sisi mesti berjaya tak? Berjaya, tetapi As-Sisi Turki tidak berjaya. Sekarang menderita seumur hidup dalam buangan. Siapa yang dapat baca? Siapa yang dapat risik? Dia. Cepat dia dapat. Ketua Persikan Mesir, Muhammad Rifaat, mengakui Hakan Fidan adalah persikan terbaik dunia Islam dalam mengalahkan persikan Zionis dan Amerika. Pengakuan jujur daripada Persikan Mesir. Hakan Fidan membuktikan kehebatan persikannya. Peringatan pantas kepada Erdogan. Bayangkan Erdogan pergi ke satu pulau
di Pulau Boy, itu dia pergi cepat-cepat, dia bagi maklumat, pergi, datang persikan nak bom, tapi Erdogan sudah tak ada. Sebab dah tengok peristiwa yang baru-baru ini, duta Rusia kena bunuh sebab dia nak lagakan apabila Obama sudah tidak berkuasa lagi, akan naik Donald Trump, betul tak? Lalu Erdogan mulai menyebelahi ataupun berpihak kepada Turki, kepada Rusia. Sebab apa? Nak jaga mujahidin ni. Sebab apa? Apabila pemberontak mulai bercakaran, maka ini akan bahaya kepada mujahidin. Maka nak senang mulai berunding dengan Turki. Apabila ada saja kecenderungan ini, maka persikan barat gunakan polis Turki bunuh siapa? Duta Rusia. Nak lagakan. Tapi dalam masa 2 hari saja. Hak confident buat main data bukti bahawa di belakang pembunuhan ini adalah perisikan Mossad, perisikan Britain, perisikan Barat. Tengok, cepat, begitu cepat. Kerana itu muslimat ini yang berlaku. Selain daripada itu juga peranan media yang dikuasai oleh Erdogan. Ini kekuatan dia. Kekuatan dia, maknanya orang keliru, dia bagi maklumat. Orang keliru, jelaskan terus. Semua maklumat. Sebab tu kita tengok ketika mana berlakunya rampasan kuasa pada malam itu, dia cepat-cepat menguasai. Sebab semua tempat dikuasai, termasuk TV, stesen TV, betul tak? Cepat-cepat dia gunakan FaceTime, tuju kepada salah satu stesen TV yang belum dikuasai, terus dinyatakan masuk muka dia, disiarkan suh TV Turki. Walaupun stesen itu dikuasai, digunakan FaceTime. Cepat. Lalu menyatakan bahawa rampasan kuasa gagal. Tengok, baru 5 jam. Sejam pertama cerita terus kepada rakyat, rampasan kuasa gagal. Belum gagal lagi. Tapi maklumat cepat, supaya tak adalah pihak musuh yang bergerak ni, dia tahu keadaan negara dah kacau-kacau, betul tak? Terus bertindak. Tengok, cepat dia beritahu. Kemudian jika rampasan kuasa ini gagal, rakyat Turki tidak mahu dilihat terlibat dengan pihak yang salah. Lagi-lagi apabila telah umumkan secara meluas bahawa rampasan kuasa itu gagal, termasuk pembangkang. Betul tak? Pembangkang menyokong Erdogan sendiri. Cuba kita bayangkan. Kerana itu muslim-musliman, ini kita tengok bagaimana sebab-sebab yang kita melihat bagaimana kekuatan yang dibina oleh Erdogan ini, sehingga menyebabkan hari-hari berlaku bom, digunakan oleh Barat supaya Erdogan mendapat tekanan yang hebat. Tapi selepas berlaku kegagalan, sebab ini kita tengok muslim-muslimat ini, tengok makna hebat tak hebat, bagaimana beliau cepat sangat. Ini muka, ini gambar kita nak sebut, tunjuk dulu. Yang ini adalah, ni hak confident, ni gambar hak confident. Ni 46 tahun, kelulusan bidang diplomatik, PhD, ni degree daripada US, MA dan PhD daripada Universiti Ankara. Ini 46 tahun. Kemudian kita tengok muslimin-muslimat, kita tengok sedikit ini yang melakukan kudeta ini. Tengok jeneral tertinggi ni, satu laut, udara. Tengok ni, satu sahaja yang setia. Semua habis lah. Semua habis. Ini je yang setia, seorang. Tapi kesemuanya akan diambil tindakan digantung sampai mati. Tengok. Kerana itu muslim-muslimat, ini yang peristiwa yang berlaku. Dan kita lihat, saya tengok selepas pada itu, mari kita tengok sekejap apa yang berlaku.
Ini tengok selepas berlaku peristiwa kudeta, tengok rakyat semua turun satu Turki. Tengok menyambut maknanya satu pemimpin yang bukan sahaja membawa manfaat rahmat kepada rakyatnya, tetapi kepada dunia Islam keseluruhannya. Tengok dia hantar dia hantar wakilnya ke mana? Ke Rohingya, jumpa Rohingya ni, beri bantuan. Rakyat turun besar-besaran, sayang rakyat dia kepada beliau. Dan bila orang berjaya mengubah perlembagaan yang sebelum ini, kuasa tentera tak boleh langsung diganggu gugat, sehingga masuk dalam parlimen dan diluluskan oleh parlimen. Dulu kalau sekiranya tentera tidak bersetuju dengan apa yang dibawa oleh presiden, maka dia akan berlaku rampasan kuasa, betul tak? Tetapi apabila dia berjaya mengubah perlembagaan tersebut, maka tentera Turki sudah berada di bawah kuasa presiden. Tengok berdepan dengan Simon Peres. Tengok kurang ajar Simon Peres bangun. Ini pemimpin yang berani. Kurang ajar ni, tu bangun. Tengok disambut oleh rakyatnya. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itulah apa yang nak sampaikan pada malam ini. Bagaimana kekuatan Islam akan muncul nanti, sebab kita tengok dalam hadis Melayu Turki dah nanti bermulanya pembukaan Konstantinopel yang kedua, iaitu pembukaan Eropah melalui Turki. Ini hadis dah. Hadis sahih. Maknanya bumi barat, bumi Eropah akan memeluk Islam melalui Turki. Kerana itu muslimat, ini di antara berita gembira skrip Allah SWT sebelum munculnya, sebelum Islam memerintah dunia. Ini ke arah itu. Sekarang kita mendaki setelah selama 100 tahun zaman fitnah kepada umat Islam yang berada di mana-mana. Kerana itu muslimat, insya-Allah, agar kita dapat
info dan input yang tepat berkenaan perkara itu, untuk sama-sama kita melihat peristiwa ini dengan kacamata yang sahih, kacamata yang betul, untuk menjadikan kita benar-benar menginginkan Islam ini naik dengan sebenar-benarnya dan akan memerintah dunia, insya-Allah. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sedikit saya nak tunjuk sedikit. Sebab tu saya pergi ke Jordan. Ini gambar saya bulan 12 itu, berpakaian tebal, musim sejuk, salji turun, takkan nak pakai nipis pula. Iaitu saya sebagai pengurusi Ummah Care Berhad. Ummah Care, maknanya boleh tengok di website kita, ummahcare.berhad.blogspot.com. Mana banyak kegiatan kita di situ. Di antaranya selain daripada urusan universiti, saya juga ke sana misi bantuan kemanusiaan. Dia ada, tak payah cerita yang lain, boleh tengok di website. Di antaranya iaitu kita menolong pelajar ni. Ini pelajar terbaik STAM. Pelajar terbaik STAM. STAM dia Sijil Tinggi Agama Malaysia. Ini keputusannya. Cuba bayang sedikit. Bayangkan, tengok, boleh tengok ni keputusan dia. Semua mumtaz, semua cemerlang, satu subjek saja jadidan. Mana pelajar wanita terbaik STAM seluruh Malaysia. Pelajar yang ketiga terbaik seluruh Malaysia, campur lelaki lah. Kan itu dia berjaya menyambung pelajaran ke Jordan, tetapi malangnya tidak ada pihak, belum dapat lagi, baru berada di tahun 1, masuk semester kedua. Jadi dia, bapaknya minta tolong daripada kami Ummah Care, sebab sebelum ini kita bantu pelajar-pelajar di Jordan. Di antaranya nama ni Tasnim binti Ramli, dan ini adalah, dan yang ni rujukan kita juga surat daripada universiti. Ini surat menyatakan University of Yarmouk, iaitu daripada bulan 8 itu sampai sekarang, ini semester pertama dan akan masuk semester kedua. Jadi kita sebelum ini kita menghantarnya dengan bantuan orang ramai, duit orang ramai. Kita tak mahu menjejahkan usaha dia untuk oleh kerana kekuatan bahasa Arabnya. Dan saya pergi temu baru ni, kita dapati bahasa Arabnya cukup hebat, kuat. Jadi kerana itu muslimat, pertamanya ini saya buat bantuan sedikit, lebih kurang 500 dinar lah yang kita dapat, iaitu lebih kurang 3,000 lah, 3,000 lebih sikit kita bawa-bawa. Hanya untuk membantu sedikit, membantu sedikit. Sebab pelajar sedikit ini kita tak mau jejas pengajian dia, kita nak pastikan dia dapat meneruskan pengajian. Dan itu saya buat dua keadaan. Satu, bantuan sedikit melalui sumbangan orang ramai, ada tabung sana untuk kita bantu. Yang kedua, saya setiap bulan, maknanya dia perlu 1,200, maknanya masuk ke akaun dia dengan bantuan sekecil RM50. Jadi saya dah dapat 15 orang. Sejak saya balik ni saya dapat 15 orang yang masuk dalam akaun dia RM50 sebulan. Kita nak pastikan dia dapat 1,200 bulanan. Sebab apa? Orang sedikit ini kita tak mahu terganggu, sebab bapak dia tak mampu dah. Kemudian dia ditunggu mana-mana bantuan kerajaan. Kalau sekiranya selepas keputusan periksa nanti dia akan mula. Kerana itu saya minta bantuan ini untuk bulanan ini sampai akhir tahun saja. Ataupun kalau paling awal, kalau sekiranya dapat bantuan, kita stop, dah habis dah kerja kita. Jadi kerana itu RM50 ke dalam akaun yang direct, bukan akaun kami, ke dalam akaun direct. Jadi siapa yang berminat untuk menolong, untuk jadikan amal jariah, RM50, sekecil RM50 setiap bulan, sehingga sampai masa saya cerita stop ke dalam akaunnya setiap bulan. Dan saya akan reminder setiap akhir bulan. Contoh akhir bulan ni untuk bulan 2, ataupun ni siapa nak berminat sekarang boleh masuk sekarang direct ke dalam akaun dan kena maklum ke saya.
bahawa dah bain. Jadi kita nak tahu berapa kemasukan, ada cukup atau tidak. Kerana itu saya memberikan sokongan muslim-muslimat untuk kita membantu pelajar ini. Dan ini bukan amal jariah. Kita bagi RM50, tapi Allah ganti 100. Betul tak? Satu pahala. Yang kedua, bank akhirat. Yang ketiga, Tuhan bagi balik. Ada 3 insentif daripada Allah SWT. Sebab tu bisnes dengan Allah ini untung. Kerana itulah muslim-muslimat, insyaAllah. Dan saya terima kasih kepada Surah Ad-Diniyah Haji Adnan kerana menjemput saya untuk menyampaikan maklumat first hand. InsyaAllah untuk sama-sama kita mendapat info yang tepat berkenaan perkara ini, supaya kita melihat apa yang berlaku di Timur Tengah itu adalah juga hak kita untuk mengetahui, sebab itu saudara kita. Jadi dengan maklumat ini kita dapat mendapat satu pengalaman baru berkenaan dengan apa yang berlaku di Timur Tengah, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa na'udzu bika min mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa dina billahi rabbul muslimin Muhammadin nabiyyi rasulullah. Allahumma jama'na fiha jisa jamma mahma wa tafam badi tafaqa maghfura. Allahumma sanna dinana allazi huwa ismu amrina wa asna dunya allati fiha ma'ashuna wa asna akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayat ziyaratana fi kulli khair waj'al maut rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.